Hidup segan mati tak mahu sekiranya kita tak buat tindakan. Sekiranya kita tak keluar daripada skop perspektif yang lama. Kehadiran pandemik COVID-19 sememangnya telah mengubah landscape sistem pendidikan negara. Terpaksa berubah, berevolusi mengikut peredaran semasa. Kalau selama ni kita tak pernah dengar tentang PDPR, hari ini semua kena PDPR. Itulah cabaran dia. Dan pastinya yang menerima kesan besar daripada COVID-19 ni adalah pusat-pusat tuition. Jadi siapalah ada yang kata betul ke yang pusat-pusat tuition ketika ini ibarat hidup segan, mati tak mahu. Itulah dengan keadaan UPSR pun dah dimansuhkan, PT3 juga dibatalkan untuk tahun ni. Jadi banyak perubahan. Apakah kesan kepada pusat-pusat tuition dan guru-guru tuition yang selama ni memang mendedikasikan masa mereka, kerjaya mereka untuk pusat-pusat tuition ni. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama dengan pemilik dan pengusaha Pusat Tuition Nurun Academy, Cikgu Nur Aisyah Samsudin. Assalamualaikum Cikgu Aisyah. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu Aisyah? Okey, alhamdulillah khabar baik. Sihat Okey. Sihat. Cikgu Aisyah, sebelum kita pergi berlanjut lagi, Cikgu Aisyah dah terlibat dalam pusat tuition ni dah berapa lama dah? Okey, saya terlibat dari segi pembelajaran lah, mengajar pelajar. Sebelum orang kata lepas habis graduasi tahun 2015, saya lebih pada bermula dengan home tuition, mengajar pelajar dan juga join international and private school dulu. Before pada tahun 2017 baru saya mulakan center, mengajar di center lah. Jadi sejak COVID ni ada rasa terjejas, ada rasa perubahan ke macam mana? Okey, perubahan dia ikut kepada sebab saya waktu saya bermula tu, saya dah memang buat dua version. Di mana version offline dan online. Perubahan dia adalah trust parents yang before this, kalau kita buat online kan, sebab saya punya base dekat Kota Kemuning Shah Alam. Jadi pelajar saya ramai daripada Sabah Sarawak. Jadi kalau sebelum ni saya memang buat online untuk pelajar Sabah Sarawak yang nak join kelas saya juga, sebab kita mengajar dekat center. Pelajar sekitar saja yang boleh datang. Tapi bila berlakunya COVID, PKP, parents lagi trust tu lagi kuat, lagi percaya untuk join yang online. Berbanding dengan offline. Itulah saya tengok perubahan yang besar lah. Kalau dulu offline yang ramai, online sedikit. Tapi sekarang ni bila kita tak boleh nak buat offline, online memang bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Macam tu. Jadi macam satu advantage lah pada pusat-pusat tuition macam pusat tuition cikgu. Kalau pusat tuition saya, dia advantage sebab kita bermula dengan teknologi. Kalau kita bermula fokus kepada center, mungkin sebab saya ramai kawan-kawan saya memang bila saya bermula saya duduk dalam grup owner-owner pusat tuition. Dan kita ada persatuan pusat tuition yang ditubuhkan ketika waktu PKP hari tu, saya join juga dan saya dengar banyak rintihan daripada owner-owner pusat tuition di mana mereka terpaksa tutup center. Tapi kena ingat, yang tutup center tu tak semestinya mereka business down. Mereka tutup sebab nak sikitkan pengeluaran macam contoh sewa, api air. Sebab benda ni boleh dibuat orang kata di atas talian kan. Jadi satu center pun dah cukup untuk kontrol satu Malaysia. Macam kawan saya dia ada buat control center dah sekarang ni. Dia dah tak buat orang kata pusat tuition ikut cawangan, macam ikut daerah kena buka. Waktu dulu perniagaan pusat tuition ni dibuka mengikut daerah, mengikut negeri, macam franchise tu banyak. Barulah nama dia naik. Tapi sekarang ni bila atas talian macam benda tu dapat jimatkan sewa kos kedai lah. Dan fokus dia kontrol center satu tapi boleh kontrol satu Malaysia macam tu. Okey, cikgu, pada asasnya kan, apa sebenarnya tujuan pusat tuition ni dibuat? Sejauh mana perlu bapa menghantar anak-anak mereka ke pusat tuition? Okey, saya dalam keadaan dulu sekarang ni lah. Saya dulu kan, saya memang at first saya pun pernah juga ada skeptikal di mana perlu ke pergi sekolah lagi, pergi ke pusat tuition lagi. Kan? Kita pada skeptikal tu kan. Tetapi bila saya bermula dengan home tuition tu, saya sebab saya bermula daripada bawah,
saya nampak rupa-rupanya ibu bapa yang berkejaya, walaupun dia dulu SPM straight A dia pandai, tapi untuk guide anak bukan senang. Nak pula anak sendiri. Subjek bahasa, subjek takkanlah mak ayah dah kerja bidang ni, engineering, doktor. Lepas tu kena ajar maths, bahasa Melayu. Jadi bila saya tengok benda tu, benda ni sangat diperlukan untuk membantu. Sebab kalau di sekolah, macam saya pun pernah jadi cikgu sekolah, memang kita kena ajar bukan satu kelas tau. Beberapa kelas dan kita juga kena jadi orang kata AJK tu, ketua rumah sukan ni, banyak. Serba boleh. Sampai kan kita nak mengajar pelajar tu kalau boleh nak fokus tau seorang. Tetapi bila dah ramai macam ni, kira kalau pelajar WhatsApp pun ada yang sempat balas, ada yang tak sempat balas. Waktu saya mengajar dekat sekolah dulu. So saya rasa pusat tuition ni sangat membantu guru-guru dekat sekolah, di mana ada pelajar, dan pelajar sekarang kan dia punya perangai nak sweet-sweet, nak manja-manja. Pukul 12, pukul 1 pagi pun WhatsApp cikgu tanya soalan. So kebanyakannya pusat tuition, bila dia buat sesi orang kata mengajar dalam skop yang lagi kecil, dia pula boleh fokus dekat student. Jadi benda tu sangat membantu, saya nampak. Mengenai dengan silibus pula, silibus pusat tuition dengan silibus kat sekolah sama ke, cikgu? Memang kita kena follow silibus orang kata PPD lah. So dia ada orang kata untuk dapatkan lesen mengajar secara swasta, dan juga guru-guru tu memang kena follow silibus kat SPM. Dia bergantung lah, macam kalau SPM memang kena follow kementerian. Tetapi kalau IGCSE, dia kena follow IGCSE silibus. Ada juga pusat tuition yang orang kata untuk Chinese school. So pusat tuition ni banyak. Jadi kita kena tengok lah kita punya anak tu daftar untuk ujian apa. Kalau SPM, carilah pusat tuition yang follow school syllabus. Macam tu. Dalam keadaan PDPR sekarang ni kan, kita tahulah betul macam mana pusat tuition dapat membantu kefahaman pelajar lagi. Dapat meningkatkan lagi lah. Kita tahu sekarang ni PDPR kadang-kadang ada yang tak faham, ada yang mungkin terlalu ramai sangat kan. Pusat tuition macam mana nak handle bila ramai. So pusat tuition sebenarnya dia ada orang kata macam ada sistem. Dia macam kalau kita tengok pusat tuition biasanya dia ada limit student. Ada certain cikgu tu dia ambil one to one. Ada grouping is a small group. Ada group yang besar. Tapi kalau grup yang besar tu normally harga dia murah sedikit. So parents pun kena tahulah, kalau harga murah, grup yang besar, mungkin pelajar yang aktif saja akan ke depan. Yang kurang tu akan ke belakang. Jadi kebanyakan ibu bapa dia mengenal pasti kelemahan dan kelebihan anak dia sebelum dia hantar. Macam saya, dekat pusat tuition saya, kita ada program yang dipanggil POC, Private Online Class. Kelas untuk orang yang memang nak kita fokus. Dia memang rendah, dia nak mak ayah fokus sebab kita ada sesi Zoom one to one dalam tu. Kita ada group juga, kita ada perbincangan, kita bagi dia join seminar, join bengkel. Tetapi yang tu harga dia mahal sikit lah. Kalau berbanding dengan sesuai lah dengan apa yang kita bagi private tu kan. Tapi kalau lah seminar yang murah, orang kata macam benda-benda yang murah-murah, 20-30 ringgit tu, dia mungkin amount besar dalam grup tu. Jadi bagi saya lah kan, dia memang ada kelebihan, dia ada kekurangan. PDPR ni, nak pula PKP ni. Tetapi kalau kita gunakan betul-betul untuk kreativiti, memang betul-betul orang kata memberi kebaikan kepada pelajar. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Selalunya lah kan mak bapak ni kalau anak nak exam besar macam SPM, STPM barulah hantar pusat tuition. Tapi yang mana-mana yang bukan kelas exam ni, mungkin form 1, form 2 ke, perlu tak pergi kelas tuition? Okey, kalau dulu saya fikir macam tu je. Macam parents nak dekat exam baru hantar anak tuition kan. Tetapi ibu bapa sekarang bukan macam tu. So saya dah tengok, saya dah survey beberapa orang ibu bapa sekarang, sebab saya buka kepada pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 je urun akademi ni. Tu pun kita dah tak sempat nak handle. Pusat tuition ni satu tau. Bila dia dah tak boleh nak handle amount yang ramai, kita akan close. So POC tu pun kita ada limit pelajar yang boleh masuk. Lepas tu kita close, tak bagi dah orang masuk. So sebab kita nak fokus. Jadi bila saya tengok orang kata parents yang kalau dulu perspektif saya memang macam tu, tetapi bila PDPR ni
Saya jumpa parents yang darjah 4 nak register anak dia sejarah. Saya kata waktu tu UPSR tak dimasukkan lagi. Saya kata, puan, dalam UPSR tak ada subjek sejarah. Tak perlu belajar. Tak perlu lah kan. Dia kata, tak boleh teacher. Saya nak anak saya belajar juga. Sebabnya waktu free dia tu, dia boleh tahu tentang sejarah Malaysia. Maksud saya tu tengok, rupa-rupanya ibu bapa ni dia nak maksimalkan waktu lapang anak-anak ke arah aktiviti yang berfaedah. Kan daripada exam je anak dia, anak dia live streaming kan, buat game semua-semua tu. So ibu bapa dia nak anak dia tahu isu semasa, perkembangan. Anak pula subjek sejarah, kalau setahu cik lah, UPSR memang tak ada sejarah. PT3 pun ada, PT3 baru ada sejarah. Tapi saya terkejut, pelajar tingkatan darjah 4, darjah 5, parents, ada ramai yang WhatsApp kita tanya, ada tak tuition sejarah untuk anak saya darjah 4, darjah 5 walaupun tak ada dalam exam. Sebab itulah walaupun UPSR dimasukkan, PT3 dimasukkan, saya punya kawan-kawan yang ada target customer ke arah UPSR dengan PT3, dia cakap ramai parents yang tak stop. Tapi tak dinafikan lah, ada juga yang stop. Diorang kebanyakannya stop bukan sebab exam, sebab kekurangan kewangan disebabkan PKP. Ada yang kena buang kerja, sebab kekurangan. Yelah, nak beli makanan pun tak boleh. So terpaksalah kurangkan untuk join tuition. Tetapi bukan disebabkan diorang stop tu, bukan disebabkan tak nak bagi anak belajar sebab tuition dah exam besar dah dimasukkan. Parents ni kalau boleh, dia nak anak dia keep continue je belajar. Consistent, make it persistent. So saya tengok memang kebanyakannya parents kalau mampu je masukkan anak. Jadi saya rasa benda ni boleh lah, benda ni boleh pergi jauh sekiranya kita buat tu bukannya fokus kepada A semata-mata. A tu is a bonus. Kita fokus pada ilmu, sharing ilmu, ajar dengan penuh, orang kata penuh minat, dan juga bagi pelajar faham sesuatu benda tu bukan hafal. So saya punya khidmat orang belajar sejarah ni, saya jangan hafal. Awak faham pun dah cukup bagus. Betul. Jarang orang, kadang orang macam sejarah ni macam berat sangat kan. Macam tak nak baca. Tapi kalau ada caranya tu menarik, entertaining, insyaAllah lah kan. Baik, tapi tadi kita Cikgu Bar cakap yang macam tahun ni tak ada UPSR, tak ada PT3. Jadi benda ni menjejaskan tidak operasi pusat tuition secara keseluruhannya lah di Malaysia ni? Okey. Kalau operasi pusat tuition mungkin menjejaskan sekiranya dia mempunyai center yang banyak, dia terpaksa kecilkan center dia dan fokus kepada satu sahaja sebab everything online kan. Jadi satu pun dah boleh catch up semua. Okey, dan juga ada juga macam kalau saya nak bagi in scope of saya, sebab saya bermula dengan teknologi offline dan online, tak adalah bagi saya. So saya bagi juga in scope of pusat-pusat tuition lain macam yang sekolah rendah yang ni kan. Kebanyakan kawan-kawan saya, dia pelbagaikan lagi aktiviti di pusat tuition dia. Dia make it creative and fun. Kalau contoh UPSR dah dimasukkan, dia tambah lagi skill mengajar. Contoh dia adalah dia buat aktiviti menanam di rumah. Tapi pembelajaran tu secara atas talian dan bandingkan pokok siapa yang paling besar, sebab saya nampak kat situ macam bagi pelajar skill and ilmu baru tentang tanaman. Dan juga student saya sendiri, bila dia makan telur ke makan apa, dia simpan kulit. Dia makan pisang, dia simpan kulit. So benda tu boleh dijadikan baja. So saya nampak, wow, belajar kat mana ni? Oh, saya belajar dekat pusat tuition bla 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 bla, macam tu. Oh, okey. Ada tu belajar dengan adik dia belajar dekat pusat tuition tu. Sebab pusat tuition sekolah rendah lah yang buat benda ni secara, orang kata, dia buat benda tu secara fun, secara interaktif. Jadi bagi saya lah, it a skill. Kalau pusat tuition kebanyakannya industri ni takkan, orang kata takkan jatuh, takkan ni kalau guru-guru tu mempunyai idea menarik dan kreatif. Sebab kita bukan kejar A semata-mata. A is a bonus. Kita kejar adalah sharing ilmu, pembelajaran dan mengajar pelajar, bukan belajar semata-mata tapi aplikasi ilmu yang dibelajar. Jadi tak ada UPSR, tak ada PT3 pun tak menjejaskan lah pusat tuition setakat ni kalau macam dari pihak saya, kalau saya kata dia tak menjejaskan, tetapi kita kena bagi kreatif. Kalau tak ada kreatif, mungkinlah ada pusat tuition yang terpaksa tutup. Macam cik tengok sekarang ni, ni saya buat ni adalah di studio rumah saya. Sebab office saya kan PKP tak boleh masuk, tak boleh datang kerja. Jadi
kami, saya bersama staff-staff saya guna iPad dekat luar pula. Kita ada Zoom yang kita akan berbincang hari-hari. Kita buat breakout room and then kalau meeting masuk Zoom ni. So bekerja tu still berlangsung, cuma daripada rumah, work from home lah. Tetapi kalau kerajaan longgarkan sikit supaya kami boleh pergi ke sana, mungkin banyak lagi benda kami boleh buat. Jadi yang macam tajuk kita hari ni lah, pusat tuition sebab COVID-19, pusat tuition hidup segan mati tak mahu. Bagi cikgu, adakah begitu? Bagi saya, hidup segan mati tak mahu sekiranya kita tak buat tindakan. Sekiranya kita tak keluar daripada skop perspektif yang lama. Tapi kalau kita buat tindakan, macam saya kan at first pada awal-awal tu memang agak rasa kecut perut. Di mana belajar offline terpaksa stop. Parents tak semua nak menerima daripada online ni, nak berpindah ke daripada offline, nak berpindah ke online. Ramai parents yang tak boleh terima disebabkan kekurangan gadget. Kekurangan internet, gadget macam laptop, macam ni. Tetapi bila kerajaan dah bantu, bila kerajaan dah bantu, internet percuma, orang miskin dapat laptop. So waktu tu, Alhamdulillah bertambah. Sebab saya tak terima pelajar dekat kawasan pedalaman. Tapi sekarang ni kalau register sikit, saya tanya dari mana? Gumusan Kelantan, teacher. Dari mana? Dari Pemaman, dari Kuala Berang. Lagi luas saya lah, satu Malaysia lah. Bila saya mengajar sejarah dulu, saya cerita pasal Felda, Rizda, macam pelajar, Felda ni apa teacher? Sekarang ni, bila saya cerita, saya anak Felda, saya ni bangga dia. Jadi macam, ni dah ada ni anak Felda. So, awak tahu kan, awak ada tanah rancangan, ada tu, ada ni. Lagi menyenangkan saya lah sebagai cikgu sejarah untuk menerangkan kepada pelajar. Sebab dia orang sangat, orang kata, ke depan lah bila benda tu berlaku dalam hidup dia orang. Jadi benda tu lagi di-appreciate oleh anak-anak sekarang. Macam cikgu. Cikgu, yalah, kita tahu mak bapak benda ni baru Zoom kelas lah ataupun kelas benda TikTok lah, benda-benda online ni kan, secara Zoom kelas. Benda ni baru. Jadi mak bapak ni kadang-kadang ada tak yang skeptical sikit, faham kan aku dengan kelas macam ni kan? Berkesan. Mak bapak memang saya akui lah yang umur 50 ke atas tu ada skeptical. Tetapi skeptikal mak bapak ni, saya tak panggil mak bapak, saya panggil ibu bapa. Lah. Skeptikal ibu bapa ni akan lagi berkurang sekiranya anak ada result. Sekiranya anak dia result bermaksud walaupun tak ada exam besar, diorang ada exam pertengahan tahun, diorang ada assessment bulanan dekat sekolah. Jadi kalau dulu saya nampak ibu bapa memang agak skeptikal bila nak masuk program yang mahal sebab takut scammer. Tetapi bila dia nampak, wow bagusnya anak dia daripada fail, tak nak buka buku sejarah, tiba-tiba boleh nyanyi lagu fakta-fakta sejarah dan pergi sekolah waktu exam, esei dulu anak dia tinggal kosong, sekarang ni penuh tulis. Penuh esei tu, tak cukup bulat kertas. Sebabnya ada sekolah dia buat macam ni tau. Exam macam bawa balik dekat rumah, anak tulis, ayah pergi hantar balik. Macam tu. Anak dia tulis, dia macam, sebab penglibatan mak ayah tu, dia macam terkejut tengok anak dia berubah. So perubahan tu menyebabkan ibu ayah kurang yang skeptikal. Cikgu, adakah selepas ni Pusat Operasi Tuition akan berpandukan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSP bagi murid yang nak masuk sekolah berasrama penuh lah, dan juga pentaksiran bilik darjah PBD? Wajib lah kalau pelajar untuk PT3 dengan UPSR tu, memang semua pusat tuition sekarang ni ke arah sana dah. Memang wajib untuk mengajar pelajar, scoring dalam kelas, hormat pada guru. Sebab tu saya cakap, kebanyakan pusat tuition ada buat additional knowledge motivasi. So kan seminar motivasi kan dah tak boleh nak buat dekat sekolah kan. Jadi kebanyakan saya tengok dia orang buat live bersama ustaz-ustaz, jemput untuk motivasi. Sebenarnya pentaksiran dalam kelas tu adalah pelajar kena bertanggungjawab dekat diri dia sendiri untuk join kelas online. Kalau PDPR ni kan, kena join kelas online sebab pelajar kebanyakannya dia on je tapi dia tak ada dekat situ. Sebab kamera boleh tutup, kadang-kadang dia makan nasi, kadang-kadang dia main game dekat sebelah. Bagi ada 2 PC satu masuk dekat sini. Tetapi bila adanya pusat tuition yang buat kelas motivasi, jemput ustaz,
dia kenal apa itu keberkatan ilmu. Jadi benda tu akan berubah. So memang kebanyakanlah pusat tuition macam kami pun Nurul Academy dekat-dekat nak SPM, kita memang akan buat banyak seminar motivasi dah. Sebabnya apa? Sebab nak jaga hubungan pelajar dengan guru. Guru dekat sekolah tu kalau boleh jangan herdik macam mak ayah lah, kena sangat-sangat menghormati. Sebab mereka lah yang memberi keberkatan kan kepada kejayaan pelajar. Betul ya, sebab sekarang pun tak boleh nak pergi sekolah jumpa kawan-kawan kan, semua online dia. Jadi kalau ada motivasi daripada pusat tuition, lagi bagi semangat kat dia orang lah. Itu dia. Jadi sekarang ni kan kalau kita lihat silibus kita pun semua dah kata nak jauh daripada exam oriented. Tak nak lagi lah macam dulu kan. Segala-gala benda nak kan. Jadi macam mana pusat tuition, cikgu dan juga pusat tuition mungkin yang lain juga, macam mana nak adapt dengan situasi baru ni? Okey, kami memang berbalik pada Big Y. Macam saya buka pusat tuition, Big Y saya adalah nak suruh pelajar minat sejarah, which is kenal sejarah tempat dia berpijak tu dekat mana. So mungkin Big Y cikgu-cikgu berbeza. So kebanyakan pelajar yang masuk pusat tuition dengan kami, saya selalu cakap proven result, proven success. Result is a bonus only. Result yang A tu, grading tu bonus. Tapi result dalaman you yang you berubah daripada ada pelajar yang masuk dengan saya, dia adalah pelajar pembuli. Dia duduk kelas hujung, dia selalu dihina. Tetapi dekat-dekat SPM, terkejut saya tengok dia buat TikTok cerita pasal Islamik, cerita pasal tu, cerita pasal ni. Sebab dia kata dia nak elakkan diri dia daripada menjadi seperti kaum jahiliah. Dia nak berubah, dia nak jadi orang yang lagi baik. Dan sekarang ni saya rasa dia dah TikTok famous lah. Walaupun dia lah TikTok. So saya nampak lah benda tu, perubahan tu macam orang kata daripada diri pelajar tu sendiri. So that's why saya punya pusat tuition bukan berpadukan A semata-mata, bukan berpadukan grading. Jadi cikgu, sekarang ni trend sejak PKP ni ramai jugalah yang nak homeschooling, yang home tutor, datang cikgu datang rumah. Okey, yang mana yang ada duit, ada kemampuan. Jadi adakah jadi benda ni sebenarnya ada tak menjejaskan juga ataupun macam satu persaingan kepada pusat tuition macam cikgu? Okey, saya tak rasa yang tu satu persaingan. Sebabnya saya dulu pun saya dulu berasal daripada cikgu yang pergi mengajar dekat rumah pelajar juga. Okey, kita kena tahu sebabnya saya dulu waktu saya mengajar student saya tu kan, saya ajar subjek sejarah, dia ada juga dia masuk pusat tuition yang dia join dengan kawan dia. So bila saya tanya, double, awak tak rasa rugi ke belajar dekat pusat tuition lagi? Waktu tu saya jadi cikgu cikgu yang mengajar kat rumah home tuition ni. Belajar dengan teacher lagi. Oh teacher, kalau kat pusat tuition tu mungkin saya belajar benda lain. Tapi kalau dengan teacher saya boleh go deeper benda yang saya tak faham. Dekat pusat tuition tu, sebab pusat tuition saya malu nak angkat tangan. Okey, lepas tu bila saya ada pusat tuition pula, saya tanya pelajar saya, ada je saya tanya, berapa orang kat sini ada private tutor, ada private guru? Boleh dikatakan orang kata 20% lah ada. Saya tanya, tak cukup ke belajar dengan teacher, nak kena ada private guru lagi? Teacher yang private tu sebenarnya mak ayah saya, dia kata macam contoh adalah dia nak buat tambahan ulang kaji dekat saya. Sebab kalau dengan teacher seminggu sekali je saya belajar. Tapi bila ada cikgu private ni, mungkin boleh orang kata boleh tambahan belajar. Dan apa yang saya suka tahu dengan cikgu-cikgu private ni, sebab kan kalau kelas kita yang ramai, pusat tuition tak sempat nak fokus seorang-seorang. Tetapi kalau private tutor ni, dia membantu kita untuk fokus anak murid kita seorang-seorang. Sebab bahan yang saya bagi dekat student saya, kadang-kadang dia buat, lepas tu dia tanya private tutor dia kalau dia tak faham. Tetapi kita kan ada pelajar POC yang memang kita ada private class Zoom one-to-one. Biasa pelajar POC saya tak ada private tutor. Yang join pusat tuition murah-murah ni baru ada macam package yang murah ni, baru dia tambahan private tutor. Dan ada juga saya tanya, kenapa awak join saya lagi sedangkan awak ada dah private tutor kan? Dia kata, sebab kawan saya dan saya tak rasa benda ni macam membebankan. Kalau join teacher, saya boleh menyanyi, saya boleh buat benda fun-fun. Lepas tu kalau dengan tutor saya boleh buat soalan, saya boleh buat ni daripada hasil yang saya belajar dengan teacher. So saya rasa kita kan owner pusat tuition dengan tutor, dengan home tutoring ni, sebenarnya kita kena
saling tolong-menolong antara satu sama lain. Bukan bersaing, Sebab, tapi saling bantu-membantu. yes, dia macam bergantung pada niat. Sebab niat kita nak suruh pelajar tu berubah, jadi ke arah lagi baik. So kita sebenarnya bukan bersaing. Kita sambil tolong bantu pelajar. Sebab saya cakap, kalau pelajar dengan saya, tak semua pelajar yang masuk dengan saya tu boleh dengan cara saya. Sebab saya kadang-kadang outspoken sikit. Kalau pelajar buat salah, memang saya bagi tahu, oh ni dapat kosong. So ada pelajar yang kecil hati. So ada pelajar juga boleh pergi suka cikgu yang garang. Ada pelajar suka cikgu yang lembut. So bagi saya, tutor-tutor ni mempunyai karakter yang berbeza, dan karakter mana yang sesuai dengan pelajar, yang itulah yang orang kata yang membantu dia lah. Sebab pelajar kan, kalau cik nak tahu, SPL 500,000 setiap tahun. Memang ramai. Kalau saya kan, saya saja sangat yang habis degree yang tak dapat kerja lagi. Jadilah tutor dulu. Ajar pelajar. At least ilmu yang you belajar tu berguna. Ya, dapat dimanfaatkan lagi. Jadi kita dah nampaknya dah sampai, dah sekejap je masa, dah dekat setengah jam dah cikgu bersama. Jadi secara konklusinya lah, apakah jadi cikgu rasa pusat tuition akan kekal relevan pada masa akan datang, dan juga harapan cikgu dalam sektor ni? Okey, selagi sekolah tu ada, selagi kerajaan meletakkan pendidikan sebagai teras utama kepada negara, kepada generasi muda negara, selagi tu pusat tuition relevan. Sebab itulah saya selalu tekankan kepada pelajar-pelajar saya, dia lebih kepada, orang kata pusat tuition ni, dia lebih kepada membantu pelajar. Membantu pelajar untuk menjadi seorang yang bagus, cemerlang, dan grading is a bonus. Tetapi bandingkan diri you yang sebelum ni dengan you yang sekarang. Kalau you yang sebelum ni dengan you yang sekarang tu dah berubah, itu dah yang terbaik. Jangan bandingkan diri you dengan orang lain. Okey, lepas tu saya juga nak cakap kepada pusat-pusat tuition kat luar sana, jangan give up dengan apa yang berlaku. Berdiri dekat atas tapak kaki sendiri dan tingkatkan kreativiti, buat sehabis baik. Sebabnya bagi saya, kalau kita fokus kepada membantu, fokus kepada mengajar ni sebab nak membantu, memang rezeki daripada Allah tu mencurah-curah. Tak kisahlah PKP ke, PDPR ke, kita kena berubah. Kena berubah tu perlu. Sebab ada juga yang jenis takut untuk mencuba benda baru. Macam saya, kalau ada benda baru masuk, saya pun join kelas juga, belajar macam mana nak setting kamera, nak ni, kena cuba untuk berubah. So pusat tuition ni memang relevan sampai bila-bila, selagi pendidikan tu menjadi teras utama generasi akan datang. Ya, okey Cikgu Aisyah. Saya suka vibe positif Cikgu Aisyah tu. Rasa semangat kan kita. Alhamdulillah. Okey Cikgu Aisyah, terima kasih banyak atas perkongsian dengan Bold Bestari pada episod kali ini. Terima kasih Cikgu Aisyah. Kita doakan insya-Allah semoga pusat tuition Cikgu Aisyah terus sukses, insya-Allah. Lebih ramai anak murid lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia. Menarik perbincangan kita pada ini. Sebenarnya, boleh kata dilema pusat tuition hari ini sebenarnya bukanlah hidup segan baca tak mahu, tapi sebenarnya kalau mereka tidak tunduk kepada keadaan semasa tapi cuba cara mencari jalan untuk menggunakan alternatif yang lain, insyaAllah mereka pusat tuition akan terus relevan lah. Okay? Ya, kita kena contohi semangat yang ditunjukkan oleh Cikgu Aisyah tadi. Apa yang pasti saya rasa sekolah ke pusat tuition maupun guru tutor ni semua ni perlu bersinergi, especially dalam keadaan sekarang COVID-19 dengan PKP dan sebagainya. Inilah perlunya pusat tuition, guru-guru tuition untuk membantu meningkatkan kefahaman pelajar-pelajar ni yang terpaksa belajar dari rumah ni, bukan senang. Baik, nampaknya itu saja perkongsian Bold Bestari pada minggu ini. Kepada anda semua jangan lupa like, share dan juga like Bold Bestari melalui Instagram, Facebook dan YouTube GPS Bestari Sinar Plus dan Sinar Harian. Saya Adek Masyarom. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.